warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Tahap Kesediaan Kognitif dan Psikomotor Pelajar Kejuruteraan Elektrik Petrokimia untuk melaksanakan projek 2. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Khairil Fazli bin Bacuk selaku pembentang, dan dua orang lagi rakan yang bersama-sama membuat kajian ini, iaitu Hairul Amri bin Kasim dan juga Muhammad Azhar bin Ibrahim. Sebagai pengenalan, kurikulum Politeknik mewajibkan semua pelajar semester 4 dan semester 5 untuk melaksanakan kursus projek 1 dan projek 2. Pada projek 1, pelajar dikendaki untuk mengemukakan kertas cadangan yang mencakupi penyataan masalah, objektif kajian, sorotan literatur dan metodologi kajian. Manakala pada projek 2 merangkumi analisis data, reka bentuk dan penghasilan produk, kesimpulan dan juga cadangan kajian. Berdasarkan revisi teori taksonomi Bloom versi Cradwell pada tahun 2001 menyatakan tahap domain kognitif paling tinggi adalah mencipta. Tetapi sebelum pelajar berjaya mencipta suatu produk yang berkualiti, pelajar perlu menguasai tahap domain kognitif yang lain, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Selain itu, pelajar hendaklah menguasai 7 tahap domain psikomotor, iaitu persiapan, mekanisme, reaksi yang kompleks dan juga kreativiti. Tahap kreativiti iaitu kemampuan mencipta produk baru untuk mengatasi masalah. Sebenarnya sorotan kajian, kegagalan pelajar menguasai aras tahap kognitif dan psikomotor akan menyukarkan mereka menghasilkan suatu produk yang berimpak tinggi. Gabungan pemikiran aras rendah dan tinggi bersama kemahiran mencipta menjadi tunjang utama kepada penghasilan projek yang berkesan. Kesukaran pelajar mengembangkan potensi yang wujud dalam diri mereka menyebabkan mereka menghadapi kesulitan menyelesaikan masalah dan sukar untuk berkomunikasi. Ini secara langsung membantutkan proses pelaksanaan projek 2 mengikut takwim yang telah ditetapkan. Kekurangan pengetahuan konsep asas dan juga kemahiran generik juga merupakan faktor penghalang untuk meningkatkan tahap kesediaan pelajar. Beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian bagi memastikan pelajar mempunyai tahap kesediaan kognitif dan psikomotor yang mencukupi sebelum melaksanakan projek 2, antaranya adalah pelajar sukar untuk menggembling pemikiran, pengalaman dan juga kemahiran yang sedia ada bagi merealisasikan sesuatu ciptaan baru atau yang ingin diubah suai. Pelajar juga kurang bersedia untuk menganalisa data asas elektrik dan elektronik serta gagal menerangkan fungsi asas elektrik dan tidak mengetahui perkembangan teknologi terkini seperti teknologi control and interfacing. Sebahagian pelajar juga gagal memasang data interfacing bagi mewujudkan sistem kawalan yang lebih canggih. Selain itu, pelajar juga menghadapi masalah kesukaran untuk menyambung beberapa data asas untuk dijadikan satu data sistem yang lengkap. Keperluan penyedia projek mengenal pasti tahap kesediaan pelajar secara terperinci adalah untuk memastikan proses dan pelaksanaan projek 2 mengikut hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Justru itu, perlunya satu kajian khusus untuk mengkaji tahap kesediaan dari segi kognitif dan psikomotor pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Instrumentasi sebelum mereka melaksanakan projek 2 di Politeknik Tun Said Nasir Syed Ismail. Dalam kajian ini terdapat dua objektif. Yang pertama, mengenal pasti tahap kognitif pelajar sebelum melaksanakan projek 2. Yang kedua, mengenal pasti tahap psikomotor pelajar sebelum melaksanakan projek 2. Sebenarnya metodologi kajian ini merupakan satu kajian kuantitatif yang dilaksanakan dengan menggunakan kaedah tinjauan keratan rentas. Kaedah ini hanya memerlukan penyidik mengumpul data daripada populasi dalam suatu tempoh tertentu sahaja. Kajian ini dijalankan terhadap semua populasi kajian, iaitu seramai 43 orang pelajar yang mengambil projek 2 sesi Jun 2020. Oleh kerana semua populasi terlibat, maka tiada kaedah pemilihan sampel yang dijalankan. Kajian menggunakan soal sidik yang dibina sendiri sebagai instrumen kajian untuk mengumpul data.
Pada bahagian A mengandungi 21 item betul ataupun salah bagi mengukur tahap kognitif pelajar. Seterusnya bahagian B mengandungi 20 item semak yang mengukur tahap psikomotor pelajar. Item-item bahagian ini dibina dengan menggunakan ya ataupun tidak bagi menentukan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar sebelum melaksanakan projek 2. Seterusnya analisa dan juga keputusan. Bahagian A dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Berdasarkan skor min dan sisian pawai yang diperolehi dapat menentukan tahap kognitif pelajar. Jadual 1 menunjukkan skor minimum dan skor maksimum yang diperolehi responden adalah sebanyak 12 dan juga 21. Seterusnya skor min secara keseluruhan yang diperolehi oleh responden adalah sebanyak 15.81 dan mempunyai sisian pawai sebanyak 1.98. Nilai kelas terhadap kognitif ditentukan berdasarkan jumlah di antara skor minimum dan maksimum dibahagi dengan 3 tahap menurut Blumen 2007. Skor min menunjukkan tahap kesediaan kognitif pelajar berada pada tahap sederhana. Berdasarkan jadual 2 menjelaskan 3 kategori tahap pengetahuan, iaitu tahap rendah mempunyai jumlah skor di antara 12 hingga 15 markah, tahap sederhana di antara 15.1 hingga 18.1 markah dan tahap tinggi di antara 18.2 hingga 21 markah. Berdasarkan skor min keseluruhan yang diperolehi menunjukkan tahap kesediaan kognitif pelajar berada pada tahap yang sederhana. Oleh itu, seramai 22 orang ataupun 51% daripada responden mempunyai tahap kognitif yang sederhana, manakala 19 orang ataupun 44% responden mempunyai tahap kognitif yang rendah dan selebihnya 2 orang ataupun 5% responden mempunyai tahap kognitif yang tinggi. Jadual 3 menunjukkan terdapat 4 pernyataan bahagian A yang mempunyai kurang daripada 50% responden yang berjaya menjawab dengan betul. Pernyataan pertama yang paling sukar dijawab adalah A7, iaitu arus urang alik AC mempunyai 2 kekutuban. 83% responden memberikan jawapan yang salah. Seterusnya diikuti pernyataan kedua, iaitu A4, kaedah pengukuran voltan secara sesiri dan arus secara selari. Seramai 66% responden yang memberikan jawapan yang salah. Kemudian 63% responden memberikan jawapan yang salah terhadap A3 mengenai hukum Ohm. Akhir sekali, 51% responden memberikan jawapan yang salah terhadap pernyataan A10, iaitu pengaturcaraan Python digunakan di dalam pembangunan projek Arduino. Sekali lagi, skor min dan sisian pawai digunakan untuk menentukan tahap kesediaan psikomotor sebelum melaksanakan projek 2. Jadual 4 menunjukkan skor minimum dan skor maksimum yang diperolehi daripada bahagian B adalah sebanyak 4 dan 20. Seterusnya, nilai skor min secara keseluruhan diperolehi adalah sebanyak 13.09 dan mempunyai sisian pawai sebanyak 4.82. Jadual 5 menjelaskan 3 kategori psikomotor, iaitu tahap rendah yang mempunyai jumlah skor di antara 4 hingga 9.3, tahap sederhana di antara 9.4 hingga 14.7 dan tahap tinggi di antara 14.8 hingga 20. Berdasarkan skor min keseluruhan yang diperolehi menunjukkan tahap kesediaan psikomotor pelajar berada pada tahap sederhana. Selain itu, seramai 16 ataupun 37% daripada responden mempunyai tahap psikomotor yang sederhana, manakala 16 ataupun 37% responden mempunyai tahap psikomotor yang tinggi dan selebihnya seramai 11 orang ataupun 26% responden mempunyai tahap psikomotor yang rendah. Jadual 6 menunjukkan terdapat 5 pernyataan bahagian B yang mempunyai lebih daripada 50% responden yang gagal menguasai beberapa kemahiran asas. Kemahiran yang paling sukar dikuasai oleh responden adalah B16, iaitu keupayaan menggunakan perisian PCB Wizard untuk membuat litar bercetak. Seterusnya diikuti beberapa kemahiran yang masih belum dikuasai sepenuhnya, antaranya melakukan proses troubleshooting, proses etching, melakukan tracing alamat on-site dan pengaturcaraan Programmable Logic Control PLC. Hasil dapatan ini jelas menunjukkan terdapat beberapa kemahiran asas yang perlu dipertingkatkan sebelum pelajar melaksanakan projek 2. Sebagai kesimpulan, tahap kesediaan kognitif dan psikomotor pelajar berada pada tahap yang sederhana. Kebanyakan pelajar masih tidak memahami konsep asas dan prosedur kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kekurangan pengetahuan konsep asas merupakan faktor penghalang untuk meningkatkan tahap kesediaan kognitif pelajar. Pelajar juga tidak dapat membezakan arus terus dan juga arus ulang-alik. Pelajar juga tidak dapat memahami pengaturcaraan Python yang sepatutnya digunakan pada Raspberry Pi dan juga
pelajar tidak pernah didedahkan dengan penggunaan PCB Wizard. Itu hasil dapatan kajian dapat membantu pensyarah dan penyelia projek mengenal pasti dan mengatasi segala kelemahan yang wujud bagi mengelakkan sebarang kesulitan semasa melaksanakan projek. Akhir sekali, beberapa usaha penambahbaikan perlu dilakukan bagi mengukuhkan tahap kesediaan kognitif dan juga psikomotor pelajar, seperti mengadakan bengkel asas mini projek untuk memberikan perdana awal, menghasilkan projek seawal semester 2.